cara Nabi SAW, ini lebih selamat. Ini yang lebih selamat, terutamanya bila muncul di zaman-zaman terkemudian, bila pandangan sudah jadi banyak. Nabi sebut, alaikum bisunnati, kamu kena follow sunnah aku. Kan, kamu kena follow sunnah aku. Jadi bila Nabi kata baling 7, kita baling 7 lah. Dia kata, Ustaz, saya hari ni beriman lebih, saya baling 14 untuk satu jamrah. Tak boleh lah, kan? Tak bolehlah dia dianggap sebagai ghulu dalam agama. Ini perjalanan kita kali ini ialah perjalanan untuk melaksanakan haji. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang kali pertama, bukan kata mungkin kebanyakan daripada tuan-tuan dan puan-puan kali pertama keluar daripada negeri masing-masing, daripada rumah masing-masing untuk melaksanakan haji. Dan waktu kita melaksanakan haji ni, pakai je ihram, kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Apa maksud labbaik? Maksudnya kita menyahut seruan Allah. Daripada mana seruan tu datang? Seruan tu datang apabila kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyeru manusia untuk melaksanakan haji. Sejurus daripada Nabi Ibrahim membina Kaabah. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang bermaksud, wa adzim fin nas, wahai Ibrahim, seru manusia. Serulah dalam kalangan manusia ini. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir, ada di kalangan para mufassirin mengatakan Nabi Ibrahim duduk di atas Jabal Abi Qubais. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim duduk di tempat sekian dan sekian. Tak ada masalah. Tapi Nabi Ibrahim menyeru manusia. Menyeru manusia, dan Allah menyampaikan seruan Nabi Ibrahim kepada mereka yang beriman pada ketika itu untuk datang daripada tempat yang jauh. Ada yang datang dalam keadaan berjalan kaki. Ada yang datang di atas damir. Damir ni unta yang kurus. Unta yang bekerja kuat. Datang daripada tempat yang jauh menyahut seruan Tuhan. Bahkan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah dia membina Kaabah, dia berdoa kepada Allah. Apa doa dia? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail setelah membina Kaabah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami muslimaini lak, sebagai orang yang menyerah diri kepadamu, wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah daripada zuriat kami umat yang menyerah diri kepadamu, wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami cara untuk menibadatkan diri kami kepadamu. Sebesar-besar Nabi Allah Ibrahim, sebesar-besar Nabi Allah Ismail, yang kedudukannya lebih hebat berkali-kali ganda, berjutaan kali ganda daripada kita, yang membina Kaabah. Tapi bila masuk tata cara manasik, bila masuk tata cara ibadah, dia tak reka sendiri. Dia minta daripada Tuhan, wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami tata cara untuk beribadat kepadamu. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau itu maha menerima taubat dan engkau itu maha penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibadat haji ialah satu ibadah di luar daripada jangkaan akal kita. Bahkan banyak perkara dalam ibadat haji ini yang akal tidak boleh fikir apakah munasabahnya yang kita lakukan. Umpamanya, kan, kalau biasanya kita baca hadis Aisyah. Aisyah kata apa? Nabi ni yuhibbut tayamun. Nabi suka mendahulukan perkara yang kanan. Betul tak? Nabi suka dahulukan yang kanan. Ambil uduk belah kanan dulu. Kan, ghusul, mandi wajib belah kanan dulu. Pakai selipar belah kanan dulu. Banyak belah kanan. Tapi bila tawaf, yang mana yang dekat dengan Kaabah? Bahu kanan ke bahu kiri? Bahu kiri. Kita pusing, bahu kiri yang dekat dengan Kaabah, kenapa tak bahu kanan?
Kata saya nak buat lain sikit Ustaz, saya nak belah kanan pula. Kita tawaf dalam keadaan lawan arus. Bila orang tanya pasal apa? Saya nak bagi belah kanan. You siapa? Wahabi eh? Cik. Orang nak beramal pun tak boleh. Tak boleh. Adalah kaul yang kata boleh. Saya malas nak bincang bab tu. Tapi sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita mendekatkan bahu kiri kita dengan Kaabah. Kerana inilah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pusing Kaabah dianggap sebagai ibadat. Tapi kalau pusing kubur macam mana? Kalau pusing masjid, dia kata saya tension tak dapat visa Furada. Visa Furada kan tak ramai tak dapat tahun ni kan. Furada dah jadi pulak dah. Dia tawaf masjid. Haji pasal apa tawaf masjid? Dia kata tak pergi Kaabah Ustaz, saya pergi tawaf kat masjid. Masjid mana? Gua Musang kan ada replika Kaabah. Orang buat haji dekat Mekah, dia buat haji kat Gua Musang. Dia takkan jadi ibadat haji. Dia takkan jadi ibadat haji. Kenapa? Haji itu di sini. Pusingan 7 kali tawaf itu dijadikan oleh Allah sebagai ibadah melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akal kita tak boleh ubah pergi tempat lain. Sewaktu kita sa'i umpamanya. Sa'i itu dijadikan sebagai ibadah. Waktu kita melontar, lontaran itu dijadikan sebagai ibadah. Biasa yang melontar-lontar ni siapa? Anak-anak kita je melistik burung. Yang kita tengok selalu melontar ni orang Palestin pergi lontar Yahudi lah kan. Lontar dengan batu sebab dia orang tak ada senjata. Kita jarang melontar-lontar ni. Tiba-tiba melontar. Nak lontar pula kena tunggu waktu. Kan kena tunggu lepas zawal, kena tunggu lepas zuhur baru boleh melontar. Sebab apa? Ini semua menunjukkan tata cara ibadah haji itu melangkaui logika akal kita. Ia dijadikan oleh Nabi Muhammad sebagai ibadah. Lalu kita laksanakan. Kerana Allah Azza wa Jal ingin menguji kita sejauh mana kita taat dan patuh kepada dia. Sebab itu, waktu haji ni sangat sinonim dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim. Bila kita buat haji, Kaabah itu dibina oleh Nabi Allah Ibrahim. Cuma ada perbezaan pandangan. Nabi Ibrahim ni bina sebagai orang yang pertama ataupun sebelum ni ada binaan Nabi Ibrahim just bina semula. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah tu, saya tak mahu hurai panjang. Cuma Nabi Ibrahim tu salah seorang daripada pembina Kaabah. Bila kita sa'i, terikat dengan sejarah Hajar. Bila kita melontar, ada riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan Nabi Ibrahim yang melontar. Ketika syaitan nak goda dia supaya tidak melaksanakan arahan Allah nak sembelih Nabi Allah Ismail. Kenapa haji ini disinonim dengan Nabi Allah Ibrahim? Kerana Nabi Allah Ibrahim itu telah membelakangkan apa saja yang ada di dalam dunia ini untuk melaksanakan perintah Allah. Dia telah buang semua benda untuk taat kepada Allah. Maka sebab itulah dia layak digelar Al-Khalil. Apa itu khullah? Khullah itu ialah penuhnya jiwa dengan rasa cinta pada Allah. Jadi bila kita laksanakan haji, kita akan teringat sejarah Nabi Allah Ibrahim, sejarah Hajar. Hajar pun mendahulukan perintah Allah. Kan ada riwayat ketika Nabi Ibrahim letakkan Hajar dengan Ismail di satu tempat yang tak ada air, yang tak ada orang, yang tak ada tumbuhan, tak ada apa. Bila Nabi Ibrahim patah balik, naik tunggangan dia, Hajar panggil dia. Kamu nak pergi mana wahai Ibrahim? Allahu amaraka bihadha. Hajar tanya, adakah Allah yang suruh kamu tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim mengatakan ya. Dia kata fala yudayyi'an Allahu idzan. Kalau Allah yang suruh, Allah tidak akan sia-siakan kami. Maksudnya pergi balik. Tuan-tuan cuba bayangkan satu tempat yang tak ada apa-apa, ditinggalkan isteri dan anak yang kecil dengan bekalan yang sekadarnya, tapi Hajar sanggup. Nak bagi tahu apa? Satu isyarat pada kita. Isyaratnya patuh pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap syariat. Kan? Sebab itu haji sepatutnya
mengajar kita konsep serah diri bulat-bulat pada Allah dalam perkara agama. Dalam perkara dunia tak ada masalah tuan-tuan. Dunia yang tak ada kaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan ibadah, Islam letakkan garis panduan umum. Tapi bila masuk akidah, bila masuk ibadah, tata cara itu telah disediakan, maka kita follow. Kita tak perlu ubah kepada yang lain. Kan? Kita tak perlu ubah kepada sesuatu yang berbeza daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada waktu haji itulah diturunkan ayat yang sangat bernilai pada orang Islam. Apa dia? Satu riwayat dalam Sahih Bukhari, orang Yahudi datang jumpa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, "Ya Amirul Mukminin, ayatun law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattaqadnahu 'ida." Wahai Amirul Mukminin, kata orang Yahudi, satu ayat dalam Quran, kalau pada kami orang Yahudi turunnya ayat tersebut, kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya di kalangan kami. Umar bertanya, apa ayat tu? Maka mereka pun menyebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kami sempurnakan kepada kamu agama kamu. Pada hari ini telah kami sempurnakan nikmat kami terhadapmu, dan kami redha Islam sebagai wa raditu lakumul islam madina, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan, kami tahu ayat tu turun pada hari apa dan di mana, kata Umar. Ayat ni turun sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji di hari Arafah. Maka ayat ni turun signifikannya apa? Nak bagi tahu kat kita agama kita dah sempurna dah. Tidak perlu kepada tokok tambah. Tidak perlu kepada bid'ah yang tidak ada asal di dalam agama. Maka kita kena kembali kepada satu prinsip yang utama, mengutamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara. Para sahabat lebih pandai daripada kita tuan-tuan, kerana dia belajar direct daripada Nabi. Tapi dalam bab hukum hakam haji, mereka akan datang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, saya melontar dulu sebelum daripada saya bercukur. Saya tawaf dulu sebelum saya melontar." Nabi jawab apa? La haraj, la haraj, la haraj. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Menunjukkan kepada kita dalam bab ibadah, kita follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih selamat. Ini yang lebih selamat, terutamanya bila muncul di zaman-zaman terkemudian, bila pandangan sudah jadi banyak. Nabi sebut, alaikum bisunnati. Kamu kena follow sunnah aku. Kan? Kamu kena follow sunnah aku. Jadi bila Nabi kata baling 7, kita baling 7 lah. Dia kata, "Ustaz, saya hari ni beriman lebih, saya baling 14 untuk satu jamrah." Tak boleh lah. Kan? Tak boleh lah dia dianggap sebagai ghulu dalam agama. Ini yang selalu kita doa dalam suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta pada Allah jalan yang lurus, bukan jalan yang maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Siapa jalan orang yang dimurkai? Orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu, seperti mana golongan Yahudi. Waladdallin, bukan jalan orang yang sesat, orang yang beramal tidak ada ilmu, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tata cara haji mengajar kita bukan hanya kita orang kata apa, berpegang dengan sunnah dalam ibadat haji, tetapi lepas ni kita balik, jadikan ia sebagai satu disiplin. Apa saja tata cara ibadat kita, pastikan ia bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab.